Mahathir mahu jadi saksi Saman Azmin? Amanah beri kata dua pada Anwar? Ini jawapan Khalid. Orang kuat Tun M tampil pertahankan Hishamuddin. Presiden MIC cabar PAS haramkan MIC. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menawarkan diri untuk menjadi saksi dalam kes saman ke atas Ahli Parlimen Gombak Muhammad Azmin Ali oleh 10 pengundi di kawasan berkenaan. Menganggap 10 individu terbabit sebagai orang yang berani, Mahathir berkata mahkamah memang forum paling sesuai untuk mengesahkan dakwaan-dakwaan yang dikemukakan mereka. Saya melihat keberanian rakyat mempersoalkan kredibiliti dan integriti seorang ahli parlimen seperti Azmin sebagai satu proses mematangkan pendemokrasian negara. Saya sedia menawarkan diri sebagai saksi di mahkamah sekiranya keterangan saya diperlukan. Saya sedia membantu, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, 10 pengundi berdaftar di kawasan Parlimen Gombak memfailkan saman itu dengan mendakwa Azmin menipu dan melanggar kewajipan fidusiari melalui langkah Sheraton yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada Februari lalu. Mereka menamakan Ahli Menteri Kanan Perikatan Nasional itu sebagai defendant tunggal. Antara lain, mereka yang mengundi pada pilihan raya umum ke-14 lalu dengan bergantung pada representasi Azmin ketika itu untuk menyingkirkan Barisan Nasional dan pegawai awam yang korup. Kata mereka, Azmin bertukar sepenuhnya dengan menyertai kerajaan bersama Barisan Nasional yang dikutuk sekeras-kerasnya ketika bertanding dahulu dan dengan itu memungkiri representasi yang dibuatnya dulu. Oleh itu, mereka memohon deklarasi bahawa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu melanggar kewajipan fidusiarinya dan tugas-tugas yang terhutang kepada plaintiff selain melakukan penipuan terhadap mereka. Untuk rekod, Azmin menyandang jawatan Ahli Parlimen Gombak selama 3 penggal sejak 2008 melalui tiket PKR sebelum dia meninggalkan parti itu dan bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional sebelum menyertai Bersatu. Kata Mahathir, dia turut difahamkan saman itu dikemukakan kerana Azmin memungkiri sumpah setia selaku ahli parlimen, mengabaikan amanah kepada pengundi untuk kepentingan diri dan tidak menghiraukan janji semasa kempen PRU ke-14 selain melakukan salah laku penipuan atau thought of deceive. Memetik beberapa hal yang dibangkitkan dalam tuntutan itu, antaranya langkah Sheraton, kerjasama dengan pemimpin Barisan Nasional dan mereka yang terlibat dalam tuduhan jenayah. Mahathir berkata, semua hal itu telah pun dibangkitkan berkali-kali sebelum ini. Wakil rakyat atau ahli parlimen harus faham bahawa rakyat memilih kita sebagai wakil mereka untuk bersuara di parlimen dan memimpin mereka bukannya untuk kepentingan diri dan mendapatkan jawatan serta kuasa. Katanya lagi, dalam tuntutan berkenaan, plaintiff menuntut ganti rugi keterlaluan dan teladan, kos dan perintah lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Melalui semakan butiran mahkamah, kes itu ditetapkan Jumaat ini di hadapan Timbalan Pendaftar Maslinda Selamat. Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Amanah, Khalid Samad, menafikan dakwaan partinya memberi tempoh selama seminggu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional atau letak jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Katanya kedudukan Ketua Pembangkang dengan usaha mendapatkan kembali kerajaan dari Perikatan Nasional adalah dua perkara yang berbeza. Jelasnya lagi, Mesyuarat Jawatan Kuasa Nasional Amanah baru-baru ini hanya memutuskan penghargaan terhadap kesediaan Anwar mengambil tanggungjawab dengan apa yang berlaku pada 26 November lepas di Dewan Rakyat. Kedudukan Ketua Pembangkang diputuskan melalui perbincangan antara komponen parti, bukannya hak atau tanggungjawab amanah saja. Bagaimanapun, kita juga telah bersetuju untuk berbincang bersama dengan rakan-rakan gabungan apa yang patut dibuat seterusnya selepas peristiwa itu. Katanya menerusi satu kenyataan. Justru Khalid menepis dakwaan mengatakan amanah memberikan kata dua kepada rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan. Memberi kata dua kepada rakan-rakan gabungan bukan budaya amanah, katanya lagi. Terdahulu, satu portal mendakwa amanah memberikan Anwar tempoh 7 hari untuk menjatuhkan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Portal itu memetik sumber berkata amanah akan mendesak Majlis Presiden Pakatan Harapan bersidang selepas tamat tempoh 7 hari itu bagi menentukan hala tuju gabungan itu. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein tidak pernah terlibat, apatah lagi menjadi perancang utama dalam langkah Sheraton untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan.
perkara itu disahkan sendiri oleh bekas penyelaras Parlimen Jasin, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, sambil mendakwa beliau sendiri berhubung dengan ramai pemimpin politik atas dasar bagi menjalinkan persahabatan dan bertukar-tukar pendapat ke arah merealisasikan ketenteraman lanskap politik tanah air. Sebab itu saya tahu apa yang berlaku pada waktu tersebut. Namun tidak dinafikan, Hishamuddin mempunyai kekuatan tersendiri kerana terdapat lebih kurang 24 ahli Parlimen UMNO menyokong beliau sehingga kini, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengulas dakwaan bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liew Chin Tong. Kononnya Hishamuddin terlibat dan menjadi salah seorang perancang utama kepada langkah Sheraton. Chin Tong selaku bekas ahli Parlimen Keluang mendakwa langkah Sheraton bermula dengan Kongres Maruah Melayu pada 6 Oktober 2019 yang direncanakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Hishamuddin sendiri. Menurut Khairuddin, dakwaan Chin Tong kurang tepat. Namun, apabila menyentuh tentang pembabitan Azmin serta Hamzah selaku perancang utama langkah Sheraton adalah fakta yang nyata. Bekas Timbalan Menteri Pertahanan itu tiada gambaran langsung pada waktu perancangan tersebut dibuat. Kesetiaan Hishamuddin kepada UMNO amat kental. Beliau adalah seorang tokoh pemimpin yang cukup berhati-hati dalam setiap langkah atau percaturan politiknya. Tidak mudah untuk sesiapa pun hendak mempengaruhinya dalam gerakan politik, katanya. Khairuddin tidak menolak kemungkinan dakwaan Chin Tong itu berlandaskan andaian beliau semata-mata. Kenyataan Chin Tong kemungkinannya berteraskan pada persepsi peribadi beliau semata-mata. Saya pernah berjumpa dengan Hishamuddin suatu masa dahulu untuk tujuan mencari satu formula kesepakatan dalam lanskap politik tanah air. Tetapi pada waktu itu, beliau tetap dengan pendiriannya, hanya mahu tumpu ke arah melaksanakan agenda bagi menguatkan semula UMNO sahaja. Isu-isu lain, beliau tidak mahu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, katanya lagi. Kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur bahawa MIC patut diharamkan jika menghasut orang awam mengecewakan Presiden Parti yang mewakili masyarakat India itu, Tan Sri S.A. Vigneswaran. Meluahkan rasa terkilanya, bekas Speaker Dewan Negara itu menyifatkan perkembangan terbaru itu telah melondehkan wajah sebenar pemimpin PAS sebelum dan selepas menjawat jawatan kerajaan. Saya tidak akan sesekali lupa bagaimana Presiden PAS memberikan sokongan serta janji tidak akan melakukan perkara yang tidak menghormati agama lain, malah memberikan contoh bagaimana di Kelantan dan Terengganu begitu menghormati agama masing-masing, katanya. Vigneswaran juga mengakui terkejut dengan kenyataan Menteri Besar Kedah yang menurut beliau baru setahun jagung memegang jawatan tersebut tetapi sudah memandai hendak mengajar dan menghina MIC. Jika kami bersuara, kamu katakan itu menghasut dan beri cadangan untuk haramkan kami. Adakah ini politik matang kamu? Menghancurkan kepercayaan terutamanya masyarakat India yang semakin terbuka dalam menerima PAS, soalnya. Beliau membangkitkan isu tindakan kerajaan negeri merobohkan kuil yang dibina di atas tanah kerajaan negeri untuk memberi laluan kepada pembangunan. Katanya, apa yang disuarakan oleh MIC adalah sama ada tiada tanah gantian dan perihal ketiadaan peruntukan rumah-rumah ibadat agama lain dalam belanjawan kerajaan negeri. Bagaimanapun, katanya, persoalan itu dijawab dengan tuduhan bahawa MIC mahu menghasut rakyat. Justru, ia perlu diharamkan. Kita tidak minta tanah candi-candi Hindu yang berusia lebih 1000 tahun di Kedah itu. Kita hanya minta sedikit toleransi, pertimbangan dan hati perut kerajaan negeri. Khasnya Menteri Besar baru ini untuk lebih memahami. Kamu sebenarnya sebagai pemimpin nombor 1 di negeri itu patut lebih memahami nadi rakyat Kedah. Kenapa bersikap pilih bulu seperti ini? Anda telah menghancurkan perasaan hormat, kepercayaan terhadap pemimpin PAS. Tidak malukah untuk kamu berbohong? Dalam Dewan, kononnya selama ini tidak ada apa-apa peruntukan diberikan untuk rumah ibadat bukan Islam, termasuklah kuil-kuil sebelum ini. Apabila bukti diberikan, tanpa sedikit pun rasa bersalah, kamu teruskan perbuatan menghina, malah cuba mengugut MIC yang lantang bertanya. Vigneswaran seterusnya mencabar Muhammad Sanusi mengharamkan MIC dan meletakkan jawatan jika tidak berjaya berbuat demikian. Katanya MIC tidak pernah takut seandainya kehilangan sokongan politik PAS demi mempertahankan isu-isu rakyat. Andai kata kami perlu diharamkan kerana lantang bersuara, selama ini PAS juga lantang bercakap, termasuklah kumpulan pengganas di luar negara. Ada juga isu yang langsung tidak kena-mengena dengan parti ini, tetapi anda tetap lantang. Jadi adakah ini bermaksud kamu juga perlu diharamkan kerana suka campur tangan isu yang juga mengundang rasa tidak senang segelintir pihak, katanya. Sebelum ini, Majlis Bandaraya Alustar MBAS merobohkan sebuah kuil Hindu Sri Raja Muniswaran di Taman Bersatu Kuala Kedah yang sudah berusia lebih 30 tahun kerana tapak itu akan dibangunkan tidak lama lagi. Ekoran itu, Ketua Biro Aduan Awam Pemuda MIC Kebangsaan, Sasitaran Samugam Pillai, mendakwa
amalan kebebasan agama tidak lagi sejahtera di Kedah, apatah lagi selepas mendapat tahu ianya adalah arahan pejabat menteri besar. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.